Selamat datang ke KVK Accounting, saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan konsep penyerapan cost overhead kepada produk, yaitu dari langkah pengumpulan cost overhead perkilangan sehingga cost overhead itu diserapkan kepada produk. Video pengajaran ini adalah penting sekali dalam pembelajaran topik pengekosan produk. Konsep penyerapan yang dibincangkan dalam video ini akan digunakan dalam semua perkara yang memerlukan perhitungan kos produk. Ramai pelajar mendapati konsep ini sukar difahami kerana mereka gagal kaitkan konsep penyerapan kepada konsep objek kos, kos langsung, kos tak langsung, kos diperuntukkan terus, dan kos diagihkan. Konsep objek kos telah dibincangkan dalam topik yang pertama. Ingat, objek kos, kos langsung, dan kos tak langsung adalah rasional bagi konsep penyerapan. Dalam sesi video pengajaran sebelum ini, anda telah diperkenalkan berkaitan dengan cost overhead. Takat ini, apa yang anda tahu mengenai cost overhead? Cost overhead adalah sebahagian daripada unit cost, iaitu cost produk. Tetapi, berbanding dengan cost bahan langsung dan cost buruh langsung, cost overhead ini tidak boleh diperuntukkan terus ke produk. Maka, ia perlu diagihkan kepada setiap jenis produk yang dikeluarkan dalam fasiliti pengeluaran yang sama. Bagaimana cost overhead ini diagihkan? Ia akan dilakukan melalui satu proses yang dikenali sebagai proses penyerapan. Di sini, saya akan bincangkan mengenai semua langkah dalam proses penyerapan ini. Proses penyerapan bermula dengan aktiviti mengumpul kos. Kos langsung, iaitu kos bahan mentah dan kos buruh langsung, dan kos tak langsung, iaitu kos overhead. Ini adalah langkah pertama dalam proses penyerapan. Kos langsung akan diperuntukkan terus kepada produk. Ini tidak ada kaitan dengan proses penyerapan. Proses penyerapan hanyalah berkait dengan kos tak langsung, iaitu kos overhead. Langkah kedua dan ketiga merujuk kepada pengagihan kos overhead kepada jabatan-jabatan. Kos overhead tidak boleh diagih terus kepada produk kerana produk-produk tidak menggunakan kos overhead ini secara langsung. Hanya jabatan-jabatan akan menggunakan kos overhead untuk mengeluarkan produk. Maka kos overhead yang boleh diperuntukkan terus kepada jabatan akan diperuntukkan terus. Ini adalah langkah kedua dalam proses penyerapan. Kos overhead yang tidak boleh diperuntukkan terus akan diagihkan dengan satu asas yang sesuai. Ini adalah langkah ketiga dalam proses penyerapan. Langkah keempat merujuk kepada kos overhead jabatan perkhidmatan diagih semula kepada jabatan pengeluaran. Ini adalah kerana jabatan perkhidmatan tidak memberi perkhidmatan kepada produk secara langsung. Jabatan perkhidmatan hanya memberi perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran. Langkah kelima dan keenam pula adalah aktiviti mengirakan satu kadar serapan overhead dengan satu asas serapan dan menyerapkan kos overhead ini kepada setiap jenis produk dengan kadar serapan yang dikirakan. Jadi, secara ringkasnya, ada dua peringkat dalam proses penyerapan. Peringkat pertama melibatkan aktiviti kumpul, peruntukan terus, agih dan agih semula, iaitu ia merujuk kepada langkah 1, 2, 3 dan 4. Peringkat kedua pula merujuk kepada aktiviti pengiraan kadar dan serap kepada produk, iaitu langkah 5 dan 6. Slide-slide yang selanjutnya akan menerangkan setiap langkah-langkah proses penyerapan secara detail. Langkah pertama merujuk kepada aktiviti mengumpulkan cost overhead.
Ini diperoleh daripada dokumen sumber yang merupakan bukti bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku. Dokumen sumber yang berkaitan dengan kos overhead adalah nota permintaan bahan bagi kos bahan tak langsung yang digunakan dalam proses pengeluaran, kad masa kerja yang menunjukkan jumlah jam buruh tak langsung yang bekerja dalam proses pengeluaran, daftar aset bukan semasa yang menunjukkan maklumat berkaitan dengan susun nilai mesin yang digunakan dalam proses pengeluaran, invoice, receipt, bil tunai, voucher pembayaran dan lain-lain bagi mendapatkan kos overhead seperti insurans, sewa kilang, belanja kantin, belanja utility dan sebagainya. Langkah yang kedua dan ketiga merujuk kepada aktiviti peruntukan terus dan agih. Saya telah beri satu contoh soalan bagi menerangkan langkah-langkah ini. Contoh soalan ini adalah berkaitan dengan proses penyerapan syarikat perkelangan Kingston. Kos overhead yang dikumpulkan adalah bekalan alat kecil 2,000, kuasa elektrik 4,200, gaji penyelia 5,000, sewa kilang 3,000 dan susun nilai mesin 2,500. Dan saya juga telah berikan asas agihan kepada jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan. Syarikat ini mempunyai 4 jabatan, iaitu 2 jabatan pengeluaran, kita panggil JP1 dan JP2, dan 2 jabatan perkhidmatan, kita panggil JS1 dan JS2. Asas agihan diberikan ialah bilangan pekerja, kuasa elektrik, luas kawasan, kos dan kos mesin. Manakala belanja alat-alat kecil akan diperuntukkan terus. Mari kita lihat kepada jawapan dalam slide yang berikutnya. Langkah kedua dan ketiga perlu diselesaikan dengan penyediaan satu jadual pengagihan kos overhead kepada semua jabatan, iaitu jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan. Lihat jawapan di sini. Jadual pengagihan kos overhead mempunyai ruangan untuk jenis kos overhead, amount kos overhead, asas agihan yang digunakan, dan ruangan untuk setiap jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan. Dalam kes ini, ada 4 jabatan, 2 jabatan pengeluaran dan 2 jabatan perkhidmatan. Kos overhead yang perlu diperuntukkan terus akan dibuat terdahulu. Dalam kes ini, belanja alat-alat kecil akan diperuntukkan terus mengikut maklumat yang diberikan seperti di contoh soalan. Selepas itu, kos overhead lain akan diagihkan dengan menggunakan asas yang relevan. Relevan merujuk kepada asas yang paling menggerakkan kos tersebut. Misalnya, sewa dipengaruhi oleh luas kawasan, gaji penyelia bergantung kepada bilangan pekerja yang diselia, dan sebagainya. Dalam kes ini, saya memberikan pilihan asas bagi setiap jenis kos overhead di ruangan asas agihan. Rumus pengiraan bagi tujuan pengagihan kos overhead adalah jumlah asas bagi jabatan dibagikan dengan jumlah asas keseluruhannya dan didarab dengan kos overhead berkenaan. Cara pengiraan diberikan di bawah jadual pengagihan ini. Langkah keempat merupakan langkah agih semula kos overhead jabatan perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran. Seperti saya kata sebelum ini, jabatan perkhidmatan tidak memberi servis terus kepada produk. Ini ia hanya memberi servis kepada jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan lain. Maka, kos overhead yang diagihkan kepada jabatan perkhidmatan perlu diagihkan semula kepada jabatan pengeluaran. Langkah agih semula juga akan dilakukan dengan asas-asas yang sesuai. Sebelum kita pelajari cara mengagih semula, biar saya perkenalkan
kaedah agihan semula. Ada 3 kaedah agih semula, iaitu kaedah langsung atau terus, kaedah berjujukan atau bertingkat, dan kaedah saling berulangan. Kaedah ketiga ini, iaitu kaedah saling berulangan, tiada dalam sukatan STPM, maka ia tidak akan dibincangkan di sini. Pemilihan kaedah yang perlu digunakan dalam proses agih semula adalah berdasarkan kepada andaian yang dibuat. Kaedah langsung digunakan apabila kita mengandaikan bahawa jabatan perkhidmatan hanya memberi perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran sahaja. Tiada perkhidmatan diberikan antara jabatan perkhidmatan. Cara ini mudah sekali, di mana kita akan agihkan kos overhead setiap jabatan perkhidmatan kepada jabatan-jabatan pengeluaran mengikut asas yang diberikan. Kaedah berjujukan pula digunakan apabila andaian adalah jabatan perkhidmatan memberi perkhidmatan secara separa, that means partial, kepada jabatan perkhidmatan lain. Dalam kes ini, kita akan mulakan pengagihan dengan kos overhead jabatan perkhidmatan yang memberi jumlah perkhidmatan yang tertinggi kepada jabatan-jabatan perkhidmatan lain. Agih kos overhead jabatan perkhidmatan berkenaan kepada jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan lain. Selepas itu, kos overhead jabatan perkhidmatan yang memberi perkhidmatan yang kedua tertinggi kepada jabatan perkhidmatan lain akan diagihkan. Agihan ini hanya kepada jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan yang belum diagihkan. Cara agihan yang sama akan dibuat bagi jabatan perkhidmatan yang lain jika ada. Dalam slide ini, saya telah tunjukkan satu ilustrasi grafik berkaitan dengan cara pengagihan di bawah setiap kaedah. Anda boleh lihat nota saya di laman web KVK Accounting untuk memahami kaedah ini dengan lebih baik. 2 slide yang berikutnya akan menunjukkan cara amalan kaedah langsung dan kaedah berjujukan. Mari kita lihat kepada kaedah langsung sebagai kaedah agih semula kos overhead jabatan perkhidmatan. Asas agihan semula diberikan dalam bentuk peratusan perkhidmatan setiap jabatan perkhidmatan, iaitu JS1 dan JS2 kepada jabatan-jabatan lain termasuk jabatan perkhidmatan lain. Proses agihan semula dibuat melalui jadual pengagihan semula. Bagi kaedah langsung, peratusan perkhidmatan sesuatu jabatan perkhidmatan kepada jabatan perkhidmatan yang lain diabaikan. Jadi, nisbah agihan JS1 kepada JP1 dan JP2 adalah 40 nisbah 40 dan nisbah agihan JS2 adalah 50 nisbah 20. Jadi, kos overhead JS1, iaitu jabatan perkhidmatan 1, sebanyak 3,090 akan diagihkan semula secara sama rata kepada JP1 dan JP2 kerana nisbah agihan adalah 40 nisbah 40. Dan kos overhead JS2 sebanyak 1,850 diagihkan semula mengikut nisbah yang diberikan. Lihat cara pengiraan di bawah jadual dalam slide ini. Maka, output daripada langkah ini adalah jumlah kos overhead bagi setiap jabatan pengeluaran. Dalam kes ini, jumlah kos overhead bagi jabatan pengeluaran 1, JP1, adalah RM9,366 dan bagi jabatan pengeluaran 2, JP2 pula adalah RM7,434. Dalam slide ini, agihan semula dibuat mengikut kaedah berjujukan dengan menggunakan asas agihan yang telah diberikan dalam slide sebelum ini. Kita akan mula agihkan
jabatan yang memberi perkhidmatan yang tertinggi kepada jabatan perkhidmatan yang lain. Dalam kes ini, JS2, iaitu Jabatan Perkhidmatan 2. Jabatan Perkhidmatan 2 memberi 30% perkhidmatan kepada JS1, manakala JS1 hanya memberi 20% kepada JS2. Maka, JS2 memberi perkhidmatan yang lebih tinggi. Dengan ini, kita akan agihkan Jabatan Perkhidmatan 2, iaitu JS2 terdahulu. Kos overhead JS2 diagihkan kepada semua jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan lain. Di sini JS1, mengikut asas peratusan yang diberikan. Kemudian, kos overhead termasuk kos overhead JS2 yang baru diagihkan, JS1 akan diagihkan kepada jabatan pengeluaran JP1 dan JP2 sahaja. Maka, sama seperti kaedah langsung, output daripada langkah ini adalah jumlah cost overhead bagi setiap jabatan pengeluaran. Dalam kes ini, jumlah cost overhead bagi jabatan pengeluaran 1 adalah 9,148 dan bagi jabatan pengeluaran 2 pula adalah 7,552. Peringkat 1, proses penyerapan tamat apabila kita telah lakukan langkah 1, kumpul, langkah 2, peruntukan terus, langkah 3, agih, dan langkah 4, agih semula. Peringkat kedua pula akan bermula dengan langkah 5, iaitu mengirakan kadar serapan overhead. Kos overhead jabatan pengeluaran JP1 dan JP2 telah diperoleh melalui peringkat pertama. Kadar serapan boleh dikirakan secara keseluruhan, iaitu satu kadar serapan bagi kelang keseluruhan. Kita panggil kadar serapan ini kadar serapan tunggal. Dalam bahasa Inggeris, kita kata plant-wide or single absorption rate. Bagi kadar serapan tunggal, kita kumpul jumlah cost overhead dan dibagikan dengan jumlah asas yang sesuai. Kita tidak perlu membuat langkah kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi, penyerapan mengikut kadar serapan tunggal tidaklah tepat, maka ia jarang digunakan. Apa yang kita akan pelajari di sini adalah kadar serapan overhead berjabatan. Ini bermaksud kita akan mengirakan kadar serapan overhead secara berasingan bagi setiap jabatan berdasarkan kepada jumlah kos overhead jabatan yang diperoleh daripada proses penyerapan langkah 1 hingga langkah 4. Rumus bagi pengiraan kadar serapan overhead adalah jumlah kos overhead bagi sesuatu jabatan dibagikan dengan jumlah asas serapan bagi jabatan tersebut. Asas serapan yang dipilih mestilah asas yang menggerakkan kos overhead dalam jabatan tersebut. Misalnya, bagi sesebuah jabatan yang berintensifkan buruh, jam buruh langsung adalah lebih sesuai. Bagi sebuah jabatan yang berintensifkan mesin, jam mesin adalah lebih sesuai digunakan sebagai asas serapan. Asas serapan yang boleh dipilih adalah jumlah unit keluaran, jumlah jam buruh langsung, jumlah jam mesin, peratusan atas kos bahan langsung, peratusan atas kos buruh langsung, dan peratusan atas kos prima. Sekarang, mari kita mengirakan kadar serapan untuk jabatan pengeluaran 1 dan jabatan pengeluaran 2 berdasarkan kepada cost overhead JP1 dan JP2 yang dikirakan dalam slide-slide sebelum ini. Mengikut contoh soalan yang diberikan di slide ini, JP1 akan menggunakan jam buruh langsung sebagai asas serapan dan JP2 pula akan menggunakan jam mesin sebagai asas serapannya. Bagi JP1, jumlah cost overhead adalah 9,366 dan jumlah jam buruh langsung pula adalah 6,500
20 jam. Maka kadar serapan overhead JP1 adalah jumlah kos overhead JP1 dibagikan dengan jumlah jam buruh langsung JP1, iaitu bersamaan dengan RM 1.44 ataupun RM1.44 per jam buruh langsung. Bagi JP2 pula, jumlah kos overhead adalah 7,434 dan jumlah jam mesin pula adalah 3,950 jam. Maka kadar serapan overhead JP2 adalah jumlah kos overhead JP2 dibagikan dengan jumlah jam mesin JP2 bersamaan dengan RM1.88 per jam mesin. Sekarang, langkah yang terakhir, langkah ke-6 dalam proses penyerapan, iaitu menyerapkan overhead kepada produk-produk dengan menggunakan kadar serapan overhead yang dikirakan. Mengikut contoh soalan ini, syarikat pergelangan Kingston mengeluarkan dua jenis produk, iaitu produk AB dan produk XY. Setiap unit AB menggunakan 2 jam buruh langsung dari JP1, iaitu Jabatan Pengeluaran 1, dan 0.5 jam mesin JP2. Manakala setiap unit XY menggunakan 1 jam buruh langsung dari JP1 dan 1 jam mesin dari JP2. Dalam slide ini, kita lihat jumlah cost overhead yang akan diserapkan kepada produk AB dan produk XY. Bagi produk AB, cost overhead yang akan diserapkan adalah cost overhead Jabatan Pengeluaran 1 sebanyak 2 kali RM1.44 bersamaan dengan RM2.88 dan cost overhead Jabatan Pengeluaran 2 sebanyak 0.5 darab dengan RM1.88 bersamaan dengan 94 sen. Maka jumlah cost overhead yang akan diserapkan ke produk AB adalah RM3.82. Bagi produk XY, cost overhead yang akan diserapkan adalah cost overhead Jabatan Pengeluaran 1 sebanyak 1 jam darab dengan RM1.44 bersamaan dengan RM1.44 dan cost overhead Jabatan Pengeluaran 2 sebanyak 1 jam mesin darab dengan RM1.88 bersamaan dengan RM1.88. Maka jumlah cost overhead yang akan diserap ke produk XY adalah RM3.32. Jadi, kos produk AB dan XY akan dihitung dengan mengambil kira semua komponen kosnya, iaitu kos bahan mentah, kos buruh langsung, dan kos overhead yang diserap. Dalam kes ini, kos produk AB adalah RM35.82 dan kos produk XY adalah RM28.32. Nota saya di laman web KVK Accounting mempunyai contoh komprehensif bagi setiap langkah yang dibincangkan di sini. Banyak latihan diberikan dalam laman web untuk Anda memperkukuhkan kefahaman Anda. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.